Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk sama-sama merenung ayat Al-Quran dari surah Ar-Rum, ayat 21 daripada surah Ar-Rum, yang saya kira sering dipaparkan dalam kad undangan perkahwinan. Ayat ini punya satu pengertian yang mendalam, yang menerangkan kepada kita cara untuk menikmati kehidupan berkeluarga. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Bermaksud dari tanda-tanda kebesaran Allah dijadikan dari kalangan kamu, dari diri kamu, pasangan hidup, agar kamu dapat tinggal tetap bersamanya dengan tenang. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pula di antara pasangan-pasangan itu perasaan cinta dan rahmah. Sesungguhnya pada kesemua yang diciptakan itu adalah merupakan tanda-tanda keagungan, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berfikir. Kalau kita melihat ayat ini satu persatu, pertama, ia menerangkan kehidupan ini adalah kehidupan yang berpasang-pasang di antara lelaki dan wanita. Itu yang diiktiraf oleh Islam, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan unsur-unsur yang terkeluar daripada landasan pemikiran manusia yang sihat, seperti apa yang berlaku lesbian ataupun perkahwinan di antara dua lelaki. Ini tidak menepati ayat ini. Jadi untuk mendapatkan sakinah, kesejahteraan, Allah mengaturkan hidup berpasang-pasang melalui pernikahan. Dan untuk mendapat kebahagiaan ataupun sakinah, kedamaian, ketenteraman, yang nak bernikah itu mestilah mempunyai persiapan yang baik, persiapan yang boleh menyumbang kepada kebahagiaan hidup berkeluarga. Bukan sakat persiapan dari sudut keuangan ataupun perumahan ataupun pekerjaan, tetapi kalau asas yang terpenting iaitu agama tidak diambil kira, tidak dijadikan keutamaan, semewah mana pun, sehebat apa pun benda-benda ataupun harta dunia ini tidak akan menjamin
sakinah, ketenangan dalam kehidupan berkeluarga. Kan itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang bermaksud biasanya tungkahul mar'atu li arba'in. Biasanya wanita itu dikahwini kerana 4 perkara. Kerana hartanya, kerana kedudukannya, ataupun kerana kecantikannya. Yang penting, yang keempat, sambungan daripada maksud tadi tersebut, fazfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang menghayati kehidupan beragama, nescaya selamatlah kamu. Jadi penghayatan beragama bukan berarti mesti berkelulusan BE ke master ke PhD ke dalam bidang agama. Bidzatid din, fazfar bidzatid din. Pilihlah yang menghayati agama, taribat yadak, nescaya selamatlah kamu. Jadi ini kalau kita boleh kaitkan bahawa sakinah tidak akan wujud kalau si suami tidak kuat agamanya, dan si isteri pun demikian juga, atau salah satu. Tapi kalau kedua-dua dapat menghayati agama, sakinah insya-Allah menjadi milik mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama itu di sisi Allah, diterima oleh Allah, ialah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu min. Sesiapa yang menerima, mengambil, mengamalkan selain daripada Islam sebagai cara hidup, maka Allah tidak terima, dan di akhirat mereka akan termasuk daripada golongan orang yang rugi. Demikian juga ayat yang kita jelaskan ini, litaskunu ilaiha, agar mereka dapat duduk bersama suami isteri dengan tenang. Artinya mestilah mempunyai asas yang baik agama. Cuma kita kena fahamkan, agama itu bukan setakat salat, puasa, zakat, haji. Artinya bagaimana agama itu diterjemahkan dalam kehidupan seharian. Jadi kalau keduanya berpegang teguh kepada agama, insya-Allah ombak dan badai yang menerjah kehidupan berkeluarga akan dapat dihadapi bersama, yakin akan berjaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sakinah yang didambakan oleh setiap pasangan, andainya mawaddah, perasaan cinta itu wujud. Kerana cintalah yang menghubungkan di antara lelaki dengan wanita. Dan cinta bukan setakat pengucapan saya menyinta awak setengah mati. Atau cinta itu bukan boleh dengan kata-kata I love you darling. Bukan kata-kata. Kerana cinta perlu dibuktikan dengan tindakan, memahami pasangannya, dan berusaha untuk menjadikan cinta itu yang mengikat bukan saja mereka berdua, tetapi juga mengikat perasaan mereka, sehingga mereka boleh menghadapi apa saja kemungkinan yang berlaku.
mawaddah. Kalau setengah tafsir menyebutkan mawaddah bukan setakat cinta. Mawaddah adalah hubungan yang intim di antara suami dan isteri. Kalau tidak ada keintiman dalam kehidupan berkeluarga, maka kehidupan itu akan menjadi hambar, rasa tidak puas hati akan berlaku seperti yang dikatakan dalam masyarakat, retak menanti belah. Para penonton yang dirahmati Allah, mawaddah, cinta, lebih mudah untuk disebut. Dan setiap percintaan kita tidak lepas daripada cabaran dan ujian. Orang yang bercinta, dia akan bersedia untuk menghadapi apa saja dalam kehidupan. Senang dan susah bersama. Manis sama dirasakan, pahit sama ditelan. Kehidupan yang erat di antara suami dan isteri. Kemudian rahmah. Rahmah adalah sesuatu yang amat penting, kerana rahmah daripada perkataan rahimah. Dalam hidup berkeluarga mestilah ada saling kasih. Kalau kata tadi mawaddah tu cinta, keintiman. Rahmah ialah kasih sayang. Kalau kita lihat kepada ayat pertama surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allah menyediakan segala keperluan fizikal manusia, segala keperluan fizikal makhluk yang diciptakannya, sama ada unggas, sama ada burung-burung, binatang yang di darat dan di lautan. Allah yang bersifat Ar-Rahman menyediakan segala keperluan fizikal. Kemudian Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala menyediakan keperluan kerohanian yang dapat membimbing manusia ke arah yang ke arah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat rahim Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus para rasul. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi panduan manusia dan jin. Jadi kalimat rahmah, ia dalam kehidupan berkeluarga, kalau suami tadi tanggungjawabnya menyediakan keperluan fizikal, dan juga menjadi tanggungjawabnya untuk membimbing isteri. Kita ambil daripada kalimat Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala, kerana nama-nama Allah itu wajar ataupun patut kita tahu maknanya dan bagaimana kita menghayatinya. Jadi kalau seorang suami yang menjadi pemimpin, dia boleh menyediakan segala keperluan harian fizikal anggota keluarganya dan boleh memberikan bimbingan yang diperlukan oleh tiap individu yang dianya sebagai pemimpin. Ini akan membantunya mengekalkan sakinah sehinggalah ke akhir hayat. Jadi kalimat rahmah adalah
satu kalimat yang mengandungi berbagai pengertian yang perlu difahami dan dihayati dalam kehidupan. Sifat rahmah mestilah ada, bukan saja dalam kehidupan suami isteri, malah kepada anak-anak yang lahir daripada rumah tangga itu. Ia amat penting kalau ingin mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, irhaman fil ardi yarhamuka man fis sama. Kasihanilah mereka yang ada di bumi, nescaya kamu akan dikasihi oleh mereka yang di atas. Kita tidak boleh membataskan rahmah setakat kita katakan kita kasihan, tetapi bila kita kata kasihan, artinya kita merasakan apa yang dirasakan oleh pasangan hidup. Kalau umpamanya dia berat, maka akan dibantu. Ini ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana sifat rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para isterinya. Rasulullah seorang yang tidak cerewet. Apa yang ada dimakan, dan Rasulullah tidak memerintah hari ini masak asam pedas ikan duri umpamanya. Zaman Rasul pun kat Mekah Madinah tak ada ikan duri, Saya nak contohkan, ada lelaki yang suka memerintah lah. Ada, yalah, kalau kita lihat pemerintah tu kadang-kadang dia memberi idea kepada isteri, kadang-kadang isteri tak tahu hari ni nak masak apa agaknya. Jadi dengan suami menerangkan, dengan ini akan berikan idea kepada dia dan dia akan menyiapkan apa yang diperlukan. Cuma kita nak katakan Rasulullah tidak cerewet. Pernah satu masa baginda di rumah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, apakah sarapan kita atau apakah makan pagi kita pada hari ini? Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang ada ialah cuka dan roti. Maka Rasulullah berikan respon, sebaik-baik makanan adalah cuka dan roti. Jadi para penonton yang mengikuti ceramah ringkas ini, janganlah besok pagi siapkan suami cuka dan roti pula, Kerana itu yang ada, tak ada yang lain. Bukanlah Sayyidatina Aisyah sengaja siapkan roti dengan cuka, tapi kita kena ingat, cuka itu bukan cuka kita masak kicap kat rumah. Sama ada cuka daripada apple ke, cuka daripada tamar ke, atau berbeza dengan cuka yang buat masak kicap. Pingsan suami kalau minum cuka. Itu nak menunjukkan artinya Rasulullah bersifat rahmah, tak cerewet. Banyak riwayat kan yang Rasulullah membantu kerja-kerja rumah, menjahit pakaian sendiri, membetulkan capal yang rosak, walaupun terlalu sibuk dengan urusan-urusan negara, urusan-urusan agama, urusan-urusan masyarakat, baginda tetap punya masa dan membantu isterinya. Rahmah. Dan rahmah ini juga
perlu dikekalkan hinggalah bila saat-saat kedua pasangan itu meningkat umur dan tak berdaya, tidak terdaya untuk melakukan perkara-perkara hariannya. Jadi kalau rahmah di peringkat awal, kasih, kita katakan kasih sayang, mawaddah tadi cinta. Jadi bila dah sampai peringkat lanjut umur, rahmah tu boleh kita pakai lagi. Kita terkesian, kesian pakcik ni dah tak boleh jalan, maka taruhlah kat kereta soronglah makcik yang sorong ataupun pakcik yang sorong. Itu rahmah, kasihan. Jadi rahmah ni daripada mula berumah tangga sampailah ke akhir hayat perlu dikekalkan. Bukan masa muda saja, tapi bila dah tua cari kelemahan, itu bukan sifat orang yang ada sifat rahmah. Seterusnya, an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan rumah tangga dimulai dengan perkahwinan, bermatlamat, mendapatkan sakinah yang dipupuk melalui rasa cinta dan rahmah. Kesemua ini, 4 perkara tadi adalah tanda-tanda keagungan Allah. Bagaimana Allah mengatur kehidupan manusia, bagaimana kebijaksanaan Allah yang Maha Pencipta mengatur untuk kedamaian kehidupan. Setelah menerangkan mawaddah wa rahmah, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang mahu berfikir. Sebagai orang yang beriman, bahagian akhir daripada ayat ini, kita dikendaki untuk memikirkan bahawa ciptaan Allah itu adalah satu proses yang terbaik. Dan setelah kita akui itu proses pembinaan keluarga yang diatur oleh Allah, hendaklah kita bersyukur. Ya tafakkarun, kita berfikir, kita bersyukur, dan kita hargai pasangan hidup kita. Janganlah sampai berlaku perkara-perkara yang mengecilkan hati. Seberapa daya lah, memang orang kata sedangkan lidah lagi tergigit, tapi tak boleh gigit dengan sengaja kan. Jadi jangan sampai tindakan pertuturan sama ada suami atau isteri melukakan perasaan, menyakitkan hati. Jadi bila Allah mengatur demikian, hendaklah kita syukur. Syukur, kita menghargai. Bila kita menghargai sesuatu, kita akan menjaga dengan baik. Kita tak akan sia-siakan. Kita akan cuba sedaya upaya mengekalkan jodoh yang dikurniakan Allah. Kan jodoh adalah merupakan kurniaan Allah. Jodoh adalah made in heaven. Allah dah tentukan itu jodoh kita. Maka terimalah
dan itu juga yang kita kehendaki. Cuma kita kena pupuk sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat yang telah diterangkan tadi. Jadi mudah-mudahan dengan kita memahami ayat ke-21 daripada surah Ar-Rum dapat memberikan peringatan kepada kita bahawa rumah tangga yang sakinah memerlukan persiapan. Kalau kita lihat sajalah Jepun umpamanya yang sering dilanda gempa, bagaimana mereka bersedia? Mereka bersedia dengan membina rumah-rumah yang tahan gempa. Demikian juga rumah tangga. Kita mestilah bina rumah tangga yang tahan gegaran, yang tahan dengan cubaan dan ujian atau apa juga cabaran yang mendatang. Yang dikatakan awal tadi, asasnya ialah penghayatan beragama. Jadi kalau ada sifat itu, insya-Allah sakinah dapat dibina. Kalau ada apa-apa juga masalah, tidak akan menemplak, tidak akan menyalahkan pasangan hidup. Pertama, cari apa yang silap. Apakah kesilapan yang pernah dibuat, kesalahan yang dilakukan, bermuhasabah diri. Kerana kadang-kadang tindakan satu pihak merupakan reaksi action satu pihak membuat satu pihak lagi membuat reaction. Jadi sakinah memerlukan usaha. Setelah berusaha, maka dalam membina mawaddah, dalam tabah istiqamah, dan dalam kita menghidupkan rahmah, kita jangan lupa untuk lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang berfikir akan menghargai apa juga kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.